Positif. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan untuk kita bertemu pada pagi ini hari Rabu 28 Disember 2022. Kita dah mula masuk ke bulan Jamadil Akhir. Puan-puan sekalian, kita dah mula masuk ke bulan Jamadil Akhir. Apakah maksudnya itu? Ya, puan-puan, bila kita dah masuk ke bulan Jamadil Akhir, bermakna kita semakin dekat dengan bulan Rajab. Apabila kita telah masuk ke bulan Rajab, kita sudah dekat dengan bulan Syaban. Apabila kita telah masuk ke bulan Syaban, itu tandanya kita bakal berpuasa pada bulan hadapannya. Satu kegembiraan dan satu berita baik yang ditunggu oleh seluruh umat Islam, dan seluruh orang yang beriman. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas ahli keluarga baginda, juga ke atas para sahabat baginda yang bertungkus lumus berjuang bersama dengan baginda untuk memastikan tersebar luasnya Islam di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, saya bersama dengan puan-puan semua hari ini kita dapat menikmati dua nikmat yang terbesar ini, iaitulah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Okey, baik. Kaifahalukum jami'an? Apa khabar puan-puan semua? Sihat belaka ke? Mungkin boleh buka mikrofon sikit, update sikit pasal kesihatan masing-masing, silakan. Alhamdulillah sihat. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Puan Aminah, ya. Semoga Puan Aminah sentiasa berada dalam keadaan sihat dan afiat, ya, bersama dengan keluarga tercinta. Ah, Amin. Okey, Yalin bagaimana? Sihat ataupun tidak? Oh, tu. Alhamdulillah sihat. Okey, baik. Terima Terima kasih kasih banyak Amin. Puan Juriah, ya. Alhamdulillah Okey, sihat. okey, baik, syukran jazilan Puan Zaitun, sihat alhamdulillah, lega hati saya dengar, Puan Azina dari Singapura dia tunjuk ataupun dia bagi emoji thumbs up. Maksudnya sihatlah tu, ya. Bikhair insya-Allah. Okey, baik, Puan Rahmah, dari Negeri Sembilan pun kata sihat alhamdulillah, saya doakan semualah, puan-puan semua, mana yang sempat bagi tahu, tak sempat bagi tahu pasal khabar. Okey, Puan Mariam, apa khabar hari ni Puan Mariam? Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, ahlan wa sahlan, ya. Saya doakan puan-puan semua yang ada dengan saya, semua dalam keadaan sihat, tu Puan Nosia update. Hari ni saya tak ada suara sangat, tak apa Puan Nosia, mudah-mudahan dipermudahkan urusan oleh Allah, ya. Dan juga diberikan kesihatan. Sekarang ni saya perasan ramai juga yang mengalami demam, sesama dan juga batuk-batuk. Isteri saya sendiri pun dia batuk-batuk dah orang kata hampir seminggu juga, tak baik-baik lagi. Saya pun tak tahu, tapi bukan COVID lah. Orang kata disebabkan virus lah ataupun mungkin di atas faktor cuaca, orang kata panas yang melampau dan hujan yang lebat. Mudah-mudahan kita semua dalam peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Okey, baik, sebelum saya bergerak ke kita punya perbincangan pada hari ini, suka untuk saya maklumkan, macam hari-hari saya mesej puan-puan, kan, betul tak? Cuma saya nak bagi tahu puan-puan semua, saya punya mesej tersebut saya hantar secara broadcast. Sebab apa saya nak pastikan saya punya mesej tu sampai secara direct kepada tuan empunya badan. Ya. Jadi sebab itulah pada setiap hari puan-puan semua akan dihujani dengan mesej iklan seminar VN satu hari. Buat yang terganggu, saya nak minta maaf sangat-sangat. Saya punya mesej itu ialah automatic, kata broadcast pada semua. Dan dalam masa saya melancarkan iklan tersebut, pada hari Khamis minggu lepas, saya ada maklumkan di dalam grup WhatsApp kita, grup khusus online Mahir Asas VN, saya maklumkan bahawa orang kata khusus itu ataupun iklan itu tidak ditujukan kepada perempuan. Saya tak galakkan untuk perempuan masuk. Sebab apa? Sebab seminar pada esok hari, 29 Disember tersebut ialah untuk mereka yang baru saja nak kata bermula dengan fi'il. Baru saja nak kata belajar fi'il. Jadinya mereka ini kalau perempuan semua join pada seminar esok, saya takut perempuan semua akan bosan. Sebab benda-benda tersebut ialah benda-benda yang perempuan dah khatam. Benda-benda basic. Jadi tumpuan dan apa nama dia, kata fokus seminar VN satu hari pada esok hari hanya akan berfokus kepada mengenali bentuk fi'il madhi, mudhari' dan amar,
bentuk yang umum juga bentuk yang khusus bagi setiap ganti nama diri ataupun dhamir. Jadi mereka akan belajar pengolahan ataupun kita akan bincangkan esok tentang pengolahan fi'il madhi, mudhari' dan juga amar bagi setiap dhamir. Itu pun kalau sempat. Saya akan buat secara ringkas sahaja pada esok hari dengan cara saya berikan stable ataupun saya bagi jadual yang mana mereka akan rujuk di situ. Kan kemudiannya beberapa lagi penerangan tentang sistem fi'il dan yang ketiganya ialah tentang apa nama dia kata fungsi ataupun maksud kata fi'il tersebut kalau dia jumpa tu apa maksud dia, bukan sekadar minum tetapi dia seorang lelaki telah minum. Begitu. Jadi sebenarnya apa yang nak disampaikan pada esok hari tidak sesuailah dengan perempuan semua sebab perempuan semua telah khatam bahagian tersebut, bahagian-bahagian yang asas. Sebabnya perempuan semua hari ini nak habiskan fi'il amar, dan pada minggu depan insya-Allah jika tiada aral melintang, perempuan semua akan masuk ke bentuk fi'il yang baru. Pengolahan fi'il madhi, mudhari' dan juga amar, sistem yang sama, cara yang sama, cuma bentuk fi'il saja yang berbeza. Okey. Iaitulah kalau macam currently kita punya topik perbincangan kita ialah kita mengolah fi'il madhi, mudhari' dan juga amar bagi fi'il salim. Yang mana saya bagi tahu fi'il salim bukanlah fi'il yang ada dalam ejaannya itu hamzah. Bukanlah fi'il yang ada di dalamnya itu huruf mat dan bukanlah fi'il yang ada di dalam ejaannya itu ada tanda syaddah ataupun ada tasydid. Hanya fi'il salim ni tiada hamzah, tiada syaddah, juga tiada mat. Maksudnya huruf-huruf yang lain selain daripada huruf-huruf tersebut. InsyaAllah minggu depan kalau perempuan bilik buku ni, kita akan masuk ke pengolahan fi'il mahmuz. Bukan fi'il salim dah, fi'il mahmuz. Fi'il mahmuz ni ialah fi'il yang ada hamzah di dalamnya. Mahmuz itu ialah yang berhamzah. Maksudnya yang mempunyai huruf hamzah. Dia punya cara pengolahan bermaksud huruf tambahan yang ada pada fi'il madhi, huruf tambahan pada mudhari' dan huruf tambahan pada amar semua sama. Sama macam fi'il salim. Cuma apa saya tekankan tadi, bentuk fi'il sahaja yang berbeza. Bentuk fi'il sahaja yang berbeza. Okey, maksud apa? Dalam ejaan tersebut akan ada huruf hamzah. Jadi sebab tu saya tak galakkan perempuan semua untuk sertai seminar fi'il pada esok hari. Itu hanya bagi mereka yang betul-betul nak orang kata mula. Dan saya target pun sebenarnya kalau ikutkan hati saya perempuan, saya target untuk mereka pada esok hari dapat cover pengolahan fi'il madhi, mudhari' dan juga amar. Tapi lepas saya fikir-fikirkan kembali, pada hari ini saya rasa bahawa untuk seminar esok mungkin saya mampu cover untuk pengolahan fi'il madhi sahaja. Sebab dia berserta dengan latihan. Ataupun mungkin dapat fi'il madhi dan juga fi'il mudhari' sahaja. Yang penting-penting sebab madhi dan mudhari' ni kita boleh tengok banyak juga dalam Al-Quran. Okey, tapi tengoklah nanti saya akan susun balik. Sebenarnya saya dah susun. Cuma saya nak kena susun balik supaya orang kata ikut kesesuaian pada situasi pada esok hari sebab masing-masing yang akan bersama dengan saya pada seminar esok ialah mereka yang nak belajar baru nak mula belajar fiqh. Okey, sekejap saya nak baca ruangan chat. Khusus esok ada FB live ke? Saya tak buat FB live untuk esok. Okey, saya tak buat FB live. Cumanya saya akan peserta-peserta akan masuk di Zoom macam yang perempuan sekarang tengah berada sekarang di Zoom dan juga saya nak buat YouTube live. Bagi mereka yang mungkin agak tak selesa dengan Zoom, mungkin tak pernah gunakan Zoom, jadi saya provide lagi satu platform Facebook minta maaf YouTube live menggunakan akaun saya jadi nanti insya-Allah kalau saya ingat saya akan share juga link YouTube live tersebut dalam grup kita. Jadi kalau kok perempuan nak join nak dengar ke, nak tumpang-tumpang dengar ke boleh. No problem. Silakan. Ahlan wa sahlan. Tak payah bayar. Okey. Bagi mereka yang join esok ni diorang ada bayaran lah untuk seminar pada satu hari tersebut.
Okey, baik. Jadi perempuan yang dirahmati Allah sekalian, jom kita mulakan kita punya perbincangan pada hari ini. Okey, baik. Apa yang perempuan masih lagi ingat tentang fi'il amar yang kita ada bincangkan pada minggu lepas? Minggu lepas kan? Bukan minggu lepas. Minggu sebelum tu. Minggu lepas saya dan berserta dengan seluruh warga di peringkat syarikat sedang membincangkan ataupun membentangkan tentang Almanak tahun 2023 jadi dia menggunakan satu hari pada Rabu lepas. Okey, baik. Jadi untuk fi'il amar, apa yang kita dah bincangkan pada minggu lepas antaranya ialah, yang ni saya ada soalan nak tanya pada puan-puan semua. Baik, puan-puan yang dirahmati Allah, untuk fi'il amar hanya ada pengolahan, ni puan-puan, soalan saya, untuk fi'il amar, puan-puan singkat balik fi'il amar tu apa? Kata kerja perintah, kata kerja suruhan, kata kerja permintaan. Baik, fi'il amar hanya ada pengolahan bagi dhamir apa? Perempuan saya ulang lagi soalan saya untuk kita punya revision. Fi'il amar hanya ada pengolahan untuk dhamir atau kata ganti nama diri yang mana je? Maksudnya untuk siapa je yang terlibat dalam pengolahan fi'il amar ni? Hanya ada 6 domir. 6 domir ya. Hanya ada 6 dhamir. Apakah dia 6 dhamir tersebut? Anta, antuma, antum, anti, Okey. anti, antuma, antuna. Ahsantum. Okey. Apa antara key point yang kita dah bincangkan pada minggu sebelum ini, ialah fi'il amar pengolahannya hanya melibatkan 6 dhamir sahaja. Ataupun dalam erti kata lain dhamir yang terlibat ialah dhamir mukhatab ataupun pihak yang kedua, pihak yang ada di hadapan kita yang kita sedang bercakap dengannya. Iaitulah anta yang mana perempuan dah sebutkan sebentar tadi. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Kenapa? Kerana fi'il amar ialah fi'il perintah, suruhan, permintaan. Jadi hanya akan melibatkan yang berada di hadapan kita sahaja. Itu yang pertama. Okey, baik. Perkara yang kedua yang kita ada bincangkan pada minggu sebelum ini tentang fi'il amar ialah kebanyakan fi'il amar, perempuan, kebanyakan fi'il amar akan bermula ataupun akan dimulai dengan huruf ini. Huruf apa perempuan? Hamzah wasal. Okey. Perempuan, kebanyakan fi'il amar akan dimulai dengan hamzah wasal. Dan kita juga dah bincangkan tentang hamzah wasal pada minggu sebelum ini. Kita dah bincangkan tentang hamzah wasal pada minggu sebelum ini, iaitu kalau kita buka Al-Quran, saya buka saya punya whiteboard. Mana yang lupa nak mute, tolong mute. Sebab tak nak yang lain terganggu dengan bunyi-bunyi asing. Kadang-kadang kalau perempuan terlupa nak mute, saya bagi tahu ada dengar kat belakang tu, "Mak, goreng pisang dah siap belum?" Contoh. Kadang-kadang bukan mak, nenek. Nenek nak pergi toilet. Contoh. Okey? Baik, mana saya punya ni? Kenapa YouTube pula? Sekejap saya keluar daripada YouTube ni sekejap. Saya stop share dulu. Saya nak buka saya punya whiteboard. Okey, ni whiteboard saya. Bismillah. Okay, sebentar Okey. Baik, nampak tak whiteboard saya? Apa boleh nampak tak saya punya whiteboard? Saya tengah share saya punya whiteboard sekarang ni. Nampak. Okey, boleh nampak Okey. Baik. Bercakap tentang hamzah wasal, biar saya tulis biar nampak. Kita ada bincangkan sebelum ini tentang hamzah wasal. Di dalam Al-Quran, kita nampak hamzah wasal ini pada dua tempat. Okey, ataupun pada dua jenis perkataan lah. Yang pertama sekali kita nampak pada isim. Yang ni yang saya dapat recognize secara umumnya, kita nampak hamzah wasal ini pada isim. Iaitulah pada perkataan isim yang ada al. Okey, contohnya alhamdu. Okey, perempuan, contohnya perkataan alhamdu. Yang mana perempuan sekalian yang dirahmati Allah, hamzah wasal pada isim
kita akan bariskan dengan baris fathah. Kita akan bariskan hamzah wasal pada isim dengan baris fathah. Okey, saya nak tanya perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Bila masakah kita bila masakah kita perlu meletakkan baris pada hamzah wasal? Soalan saya jelas kan? Pada bila masakah kita perlu meletakkan baris atas, bawah ataupun depan pada hamzah wasal ni? Untuk memulakan bacaan. Okey. Ahsanti Puan Aminah. Okey, saya yakin yang lain pun dah dapat jawapannya. Cumanya Puan Aminah ni dia punya cursor tu dia dah ada dekat bahagian mikrofon dah. Jadi saya tanya dia jawab mengalir. Okey. Terima kasih banyak Puan Aminah. Dan yang lain-lain pun puan-puan sekalian, ya, kita perlu bila masa kita perlu meletakkan baris pada hamzah wasal ni ketika mana ya perkataan yang ada hamzah wasal ini berada di awal ayat. Contohnya apa Ustaz? Contohnya, ya, surah Al-Fatihah ayat nombor 2, ayatnya berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita tengok perkataan alhamdu. Ya, ini satu perkataan isim yang bermula dengan hamzah wasal. Ya, perkataan isim yang ada al. Jadi hamzah kat situ atau alif di situ ialah hamzah wasal. Maka di situlah kita perlu meletakkan baris pada hamzah wasal. Ketika mana perkataan yang ada hamzah wasal duduk di awal ayat, nak mulakan ayat. Sebab kalau duduk di tengah ataupun di tengah-tengah lah biasa, tak ada hamzah wasal duduk di hujung. Ya, berada di tengah-tengah maka kita tak bunyikan, kita tak bariskan hamzah tersebut. Contoh apa? Ayat nombor 2 surah Al-Fatihah juga Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita ada baca tak Rabbi Al-Alamin? Tak ada. Kita baca Rabbil Alamin. Maka hamzah wasal tersebut berperanan dia begitu, menyambungkan baris sebelum dengan baris perkataan itu. Rabbil Alamin. Kita tak baca Rabbi Al-Alamin. Okey. Baik. Itu sedikit fakta tentang hamzah wasal ya. Perempuan semua lagi arif lah sebab ada mengikuti kelas-kelas tajwid. Ya. Okey. Baik, jadi kalau hamzah wasal tersebut ke dalam situasi yang pertama dia ada pada isim yang ada al. Maka hamzah wasal pada isim kita automatik kita akan letakkan dengan baris atas. Kita tak baca ilhamdu atau tak baca ulhamdu, kita akan baca alhamdu. Semua isim yang ada alif lam semua kita akan baca al. Okey. Al-maghrib, al-isya, contohnya. Okey. Baik, perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Saya nak terangkan lagi tentang tempat di mana kita jumpa hamzah wasal ni. Okey. Baik. Yang kedua selain isim kita jumpa pada fi'il amar, pada perkataan fi'il amar. Okey. Contoh, saya tak nak ambil fi'il yang bukan fi'il salim. Saya nak ambil fi'il yang kita belajar. Okey. Ini contohnya. Okey. Baik, kita jumpa pada perkataan fi'il amar. Saya buat dua contoh. Okey, kenapa dua contoh? Sebabnya perempuan, bila kita nak meletakkan baris pada hamzah wasal yang berada pada kalimah fi'il amar, makanya perempuan, kita hanya akan meletakkan dua baris sahaja. Okey. Bila hamzah wasal pada isim kita automatik letak kalau kita perlu letakkan baris, kita letakkan baris fathah. Bila mana kita letakkan baris pada hamzah wasal pada fi'il amar hanya melibatkan dua baris saja. Ni saya nak tanyalah. Ni saya appoint saya appoint Puan Azlina lah. Puan Azlina lah. Okey. Baik. Puan Azlina, kalau hamzah wasal pada fi'il amar
Kan? Apakah baris yang kita boleh letak? Silakan Puan Azlina. Untuk mana satu? Dua-dua. Dua-dualah tak kisah. Asalkan hamzah wasal pada fi'il amar. Apakah dia dua baris yang kita boleh letakkan pada hamzah wasal yang ada pada fi'il amar? Yang pertama, cuba ya. Isyrab. Yang kedua, Okey. uktub. Okey, maknanya ya, berbalik pada soalan saya tadi, Puan Azlina nak bagi tahu hamzah wasal kalau yang ada pada fi'il amar, kalau kita nak letakkan baris padanya hanya boleh letak baris Bawah. kasrah dan juga baris dhammah. Ahsanti. Okey, terbaik sebab Puan Azlina tadi dia bagi contoh. Satu isyrab, satu lagi uktub. Kalau kita nak letakkan baris, terima kasih banyak Puan Azlina, syukran jazilan. Kalau kita nak letakkan baris pada hamzah wasal yang berada pada perkataan fi'il amar, maka dua baris saja yang dibenarkan, iaitulah baris kasrah dan baris dhammah. Okey. Caranya macam mana kita nak letakkan baris? Saya nak tanya Puan Siti Rohilah lah. Puan Siti Rohilah, caranya macam mana kita nak tentukan kita bersama ada baris kasrah ataupun baris dhammah yang kita nak letak pada hamzah wasal? Ni ingat-ingat lupa ni Ustaz. Tak apa. Boleh cuba je dulu. Huruf ketiga. Kita tengok pada huruf yang ketiga. Okey, andai kata kalau macam huruf ketiga kita tu berbaris atas. Kita letakkan Dia jadi baris bawah, kasrah. baris bawah. Kalau huruf ketiga baris bawah, Puan Rohilah? Dia juga baris bawah. Baris bawah. Kalau huruf ketiga barisnya baris depan? Dia jadi baris depan nomah. Okey, pandai Puan Rohilah. Okey, kalau isim? Kalau isim hamzah wasal kita nak letak baris apa, Puan Rohilah? Kita letak baris atas. Kalau hamzah wasal pada isim, kita tetap letakkan hamzah wasal tersebut dengan baris atas. Pandai Puan Rohilah. Okay, syukran jazilan. Maknanya untuk hamzah wasal yang ada pada fi'il amar ni settle. Hanya dua baris saja, baris kasrah dan baris dhammah, dan kita dah tahu cara untuk menetapkan barisnya itu kita lihat kepada huruf yang ketiga. Okey? Baik. Ya, saya. Terlanjur saya buka mic ni, saya nak beritahu Ustaz. Okey. Hari ni saya tak ada buku Ustaz. So saya kitab tak ada di depan saya. So ada kekurangan lah. Ada kekurangan. Okey, la ba'sa, ma fil muskilah. Kalau ada soalan nanti saya tuliskan soalan tersebut di whiteboard. Nanti Puan nama dia Puan Rohilah jawab. Tengok soalan tu di whiteboard. Boleh Okey. sebab saya yakin al-ilmu fis sudur. Apa maksud al-ilmu fis sudur? Okey, al-ilmu fis sudur wa laysa fis sutur. Tu bab kata orang Arab. Bermaksud apa? Al-ilmu fis sudur tu ilmu itu di dada. Wa laysa fis sutur, bukannya di atas kertas. As-sutur tu maksudnya kertas. Okey? Jadi insya-Allah pernah. Syukran jazilan di atas informasi. Okey, barakallahu fiik. Okey, baik. Jadi untuk fi'il amar kita ada nak sambung sikit lagi. Puan-puan yang ada buku, boleh buka muka surat 6. Boleh buka muka suratnya yang ke-6. Okey. Ini saya nak maklumkan untuk poin yang terakhir sekali. Untuk poin yang terakhir sekali, iaitu apa dia puan-puan? Pengarang ataupun penulis ada menyebutkan bahawa puan-puan semua buka muka surat 6 tajuknya fi'il amar. Yang ni penulis orang kata ni berdasarkan kajian penulis sendiri, dan memang betul pun kerana penulis bukan calang-calang orangnya. Penulis merupakan pensyarah saya di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, pensyarah bahasa Arab. Dan isterinya juga pensyarah, bekas pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, pun dalam bidang Quranic language, iaitu Arabic language lah. Okey. Beliau penulis mengarang bahawa hamzah wasal digunakan pada fi'il amar. Hamzah wasal macam yang kita bincangkan tadi, kebanyakan fi'il amar ini puan-puan, yang ni dia akan dimulai dengan hamzah wasal.
Okey. Cumanya penulis ada bagi tahu bahawasanya perkataan-perkataan fi'il amar yang dimulai dengan hamzah wasal ini terjadi apabila yang ni perempuan ini bukan satu perkara yang berat. Yang ni sekadar informasi sahaja. Jadi perempuan tidak perlu memikirkan dengan kenapa dan bagaimana dan sebagainya. Okey. Baik. Jadi penyataannya ialah terjadi fi'il amar tersebut dimulai dengan hamzah wasal apabila huruf pertama fi'il mudhari' berbaris sukun. Oh, okey. Bunyi dia macam payah atau bunyi dia macam pening, tapi sebenarnya tak pening. Okey. Sebab apa? Ada saya maklumkan kepada perempuan semua bahawa fi'il madhi membentuk fi'il mudhari'. Okey. Dan fi'il mudhari' membentuk fi'il amar. Puan Mariam ada tak saya kongsikan perkara ini sebelum ni? Puan Mariam. Puan Mariam. Okey, mungkin boleh buka mikrofon. Saya macam nak confirmation. Ada tak saya kongsikan perkara ini sebelum ni? Tak ingatlah Ustaz. Tak ingat okey, tak apa. Okey. Tak Ada. apa. Ada okey, baik. Terima kasih kepada yang menjawab baik. Saya pernah kongsikan bahawa kita daripada fi'il madhi dalam sistem bahasa Arab daripada fi'il madhi kita membentuk fi'il mudhari'. Daripada fi'il mudhari' kita membentuk fi'il amar. Apa maksud membentuk dekat sini? Kita ambil contoh daripada bahasa Inggeris, perempuan. Sebab apa saya ambil contoh bahasa Inggeris? Sebab bahasa Inggeris ni ialah our second language. Kita di Malaysia. Kalau mungkin di Singapura first language. Tapi second language bagi orang Melayu lah. Okey, baik. Sebab kita semua belajar bahasa Inggeris kan? Okey. Bila bahasa Inggeris kan, dia punya teori dia yang dapat kita simpulkan bahawa present tense akan membentuk past tense. Betul tak betul? Okey, kalau kita nak buat past tense tu, kita mesti tengok pada present tense. Betul tak betul? Contohnya, contoh kita ada perkataan walk. Maksudnya berjalan. Kan? Kalau telah berjalan, kita mesti tengok present dia walk, lepas tu kaedah dia tambah ed contoh. Ada macam-macam lagi. Okey. Ataupun go. Dia punya present tense dia go. Kalau nak buat dia punya past tense dia, okey, kita tahu kan. Maksudnya kita tahu nak buat past tense tengok pada present tense. Kalau dalam bahasa Arab terbalik. Dalam bahasa Arab fi'il madhi membentuk fi'il mudhari', fi'il mudhari' pula membentuk fi'il amar tersebut. Okey, jadinya apa yang diberitahu oleh penulis sebentar tadi ialah fi'il amar yang dimulai dengan hamzah wasal, contohnya contoh dua perkataan ini dan ada banyak lagi lah kataan yang lain. Ianya bagaimana fi'il amar tersebut dia ada hamzah wasal jika huruf pertama fi'il tersebut dalam fi'il mudhari'. Contoh saya datangkan satu contoh fi'il mudhari' bagi setiap fi'il amar yang ada. Ni saya maksudkan ni, perempuan kalau dalam kursus online Mahir Asas Fi'il ni, saya ajar lebih mendalam daripada seminar esok satu hari tu. Jadi sebab tu dia punya speciality dan dia punya apa nama dia premium dia tu lain lain. Okey, baik. Saya datangkan dua contoh fi'il amar bagi setiap fi'il saya datangkan contoh fi'il mudhari' bagi setiap fi'il amar yang saya ada tulis. Saya harap perempuan semua tak ambil kata pening sangat kenapa, bagaimana dan sebagainya. Okey, dengar dulu. Baik. Jadi penulis kata di sini kalau perempuan cek dalam mushaf yang ke-6 ayatnya hamzah wasal yang digunakan pada fi'il amar maksudnya ini. Okey, maksudnya ini apabila huruf pertama fi'il mudhari'. Maksudnya huruf pertama fi'il mudhari' itu perempuan yang ini. Yang ini. Bukan ya dekat depan tu.
Kerana kita tahu bahawa huruf ya, huruf ta, huruf hamzah dan huruf nun yang ada pada fi'il mudhari' itu melambangkan ataupun menjadi wakil bagi dhamir ataupun menjadi tanda bagi dhamir, pelaku perbuatan tersebut. Jadi kalau penulis kata kat sini huruf pertama fi'il mudhari' maksudnya pada yashrabu bukan huruf ya ini tapi huruf shin ini. Okey. Kalau yaktubu bukan huruf ya ini, huruf kaf ini yang menjadi huruf pertama. Sebab ya yang berada dekat depan ini ialah tanda bagi dhamir ataupun tanda bagi kata ganti nama diri atau tanda bagi pelaku bagi fi'il ini. Okey. Penulis kata apa? Huruf pertama fi'il mudhari' saya dah gariskan yashrabu huruf shin, yaktubu huruf kaf tersebut berbaris sukun. Okey. Seperti contoh-contoh yang saya berikan ni, yashrabu, yaktubu. Okey. Itu dia penulis ada maklumkan kepada kita. Okey. Baik. Setakat ini puan-puan, sampai ke tahap ini, siapa rasa dia perlu pengulangan? Saya tanya siapa yang nak ulang? Adakah saya punya informasi ni terlalu memeningkan? Mungkin puan-puan boleh buka mikrofon atau tulis kat chat Boleh box. ulang Ustaz. Agak keliru fi'il amar ni. Keliru Okey, baik. Okey, terima kasih. Baik. Sebab tu saya tadi sebelum saya cakap ataupun sebelum saya terangkan, saya maklumkan kepada puan-puan semua, okey, jangan terlalu ambil berat. Kerana ini dia informasi sepintas lalu puan-puan. Dia macam kita tengah lepak-lepak tiba-tiba ada angin sejuk lalu. Begitu. Orang kata angin sepoi-sepoi bahasa. Sekadar makluman saja. Dia bukannya sekadar ni kena ingat ni. Okey. Okey, sebab saya kena cakap ikut pengalaman saya saya kata mengajar kata senior punya grup ni, grup senior ni, orang-orang senior, jadi dia kena remind, sentiasa remind. Kalau ada satu-satu info yang nak dikongsikan tu, mana yang kalau benda tu tak berapa nak penting, bagi tahu tak penting. Kalau tak nanti semua benda diambil berat. Okey, baik puan-puan, yang ni info ni tak berapa nak penting sangat. Okey, cumanya ada dikongsikan oleh penulis. Jadi sebab tu saya nak share dengan puan-puan semua. Okey, penulis kata fi'il amar ni yang mana dimulai dengan hamzah wasal ini disebabkan oleh ketika dalam bentuk fi'il mudhari' ni, contohnya isyraq kalau kita imbas kembali dalam bentuk fi'il mudhari' ataupun uktub kalau kita imbas kembali dalam bentuk fi'il mudhari' huruf pertama. Contoh huruf pertama yang mana ni? Huruf shin ni saya dah gariskan. Yaktubu huruf kaf ni. Okey, berbaris dengan baris sukun. Okey. Okey, huruf ya pada yashrabu ataupun huruf ya pada yaktubu ni, ini tak dikira sebagai huruf pertama lah kalau dalam sistem fi'il mudhari'. Kenapa? Yang ini huruf yang mewakili dhamir atau mewakili kata ganti nama diri. Okey, sebab apa? Penulis ada terangkan lagi. Kenapa? Kerana dalam fi'il amar, jika huruf pertama fi'il mudhari', okey, sebab yang ni dia dah masuk kepada luar daripada fi'il salim sedikit. Sebab kita duk belajar fi'il salim kan. Okey. Tetapi jika huruf pertama fi'il mudhari' berbaris selain dari baris sukun. Okey, contohnya apa? Okey, ada satu fi'il ni saya ambil luar sikit daripada fi'il salim. Contoh fi'ilnya ialah fi'il yaqulu. Okey. Ataupun saya ambil satu fi'il ni. Ni perempuan mesti dah biasa punya sebab ada dalam surah Yasin. Yasin, okey. Dia ada pada ayat-ayat yang hujung. Okey. Perkataan fi'ilnya ialah yakunu. Kalau saya sebut yakunu mungkin tak berapa nak familiar. Saya kena sebut ni fayakun. Barulah saya tahu Ustaz ni. Fayakunu. Yakunu. Okey. Puan-puan semua. Okey. Cuba tengok pada huruf pertama perkataan fi'il mudhari' ni. Cuba tengok pada huruf pertama yang saya dah gariskan ni pada fi'il mudhari' ni. Berbaris apa?
Puan Rohilah. Saya tahu Puan Rohilah lagi Ustaz. kena Huruf pertama depan. Huruf pertama kaf kan Ustaz Yang kaf tu. Berbaris apa tu? Baris depan ialah baris dhammah Ustaz Baris dhammah. Okey, pandai. Betul, Puan Rohilah. Okey, terima kasih banyak. Kalau kita lihat dalam perkataan yakunu ini, huruf pertamanya, huruf kaf ni, berbaris dengan baris dhammah. Okey, makanya, perempuan, sebab itu yang diterangkan oleh penulis tadi. Jika huruf pertama fi'il mudhari' berbaris selain dari baris mati, makanya dalam fi'il amarnya, fi'il amar bagi yakunu ini tidak dimulai dengan hamzah wasal. Okey, yakunu fi'il mudhari'. Kalau fi'il amarnya ialah kun. Perkataan fi'il amar bagi yakunu ialah kun. Okey, begitu. Dia punya penerangan dia, penulis ada kongsikan dengan kita. Kalau fi'il mudhari' tersebut huruf pertamanya berbaris sukun, makanya fi'il amarnya akan dimulai dengan hamzah wasal. Jika fi'il mudhari'nya, huruf pertama bagi fi'il mudhari' tersebut berbaris sukun, berbaris mati, makanya kalau kita tukar dalam fi'il amar tersebut akan dimulai dengan hamzah wasal. Tapi penulis kata, kalau fi'il mudhari' tersebut huruf pertamanya huruf berbaris, maka kalau fi'il amarnya dia tak dimulai dengan hamzah wasal. Makna kata, fi'il amar ni kebanyakan, sebab tu penulis tulis dalam muka surat yang ke-6 ini, pada poin yang kedua, kebanyakan fi'il amar dimulai dengan hamzah wasal. Tapi ada tak fi'il amar yang tidak dimulai dengan hamzah wasal? Ada juga. Yang ini kita tak boleh nak nafikan. Ada juga. Okey, contohnya apa? Kun. Jadilah. Kun ni maksudnya jadilah. Apa lagi? Perkataan fi'il amar yang tidak dimulai dengan hamzah wasal. Contohnya kul. Okey. Macam mana boleh jadi kul? Fi'il mudhari'nya ialah yaqulu. Huruf pertamanya berbaris dhammah. Maka sebab itulah fi'il amar qul tak dimulai dengan hamzah wasal. Okey. Ustaz, Ni boleh- saya. Boleh bagi beberapa contoh lagi tak Ustaz nak tukar daripada mudhari' kepada amar? Okey, baik. Untuk kita nak tukar fi'il mudhari' ke fi'il amar, okey, sekejap lagi kita akan buat latihan. Okey, sebenarnya saya dah susun. Hari ni kita nak buat game ataupun kita nak main apa? Kita nak tukar daripada fi'il mudhari' jadi fi'il amar. Fi'il mudhari' kita tukar jadi fi'il amar sebab kita dah buat fi'il madhi kita tukar jadi fi'il mudhari' tu kita dah buat. Hari ni kita nak buat fi'il mudhari' kita tukar jadi fi'il amar. Okey. Cumanya saya nak buat lagi kita tukar fi'il mudhari' ke fi'il amar tu fi'il salim saja. Okey. Yang sebab apa? Yang ini contoh fi'il yang bukan fi'il salim. Ini dah masuk fi'il yang ada huruf mat ni. Tengok yakunu dah ada huruf mat. Yaqulu dah ada huruf mat. Okey. Lagi fi'il apa lagi yang bukan fi'il salim? Contoh akala yaqulu. Okey. Dah ada hamzah dekat depan dia tu. Okey, dalam ejaannya. Ini bukan fi'il salim tadi. Okey, contohnya fi'il apa lagi? Qama. Okey, qama. Apa maksud qama? Okey, qama maksudnya berdiri. Okey, fi'il madhinya qama. Ini madhi. Okey, mudhari'nya ialah yaqumu. Yaqumu. Seperti mana yang kita dapat lihat, huruf pertama bagi fi'il mudhari' perkataan yaqumu berbaris. Berbaris apa? Berbaris dhammah. Makanya kita dah dapat expect fi'il amarnya mesti tak ada hamzah wasal. Betul tak betul? Betul. Okey. Maka dia punya fi'il amarnya ialah qum. Yang mana yang ini qama yaqumu qum, kana yakunu kun, qul yaqulu, ini kita akan masuk dalam topik pengolahan fi'il bagi bentuk fi'il yang ada huruf mat. Nanti kita akan bincangkan insya-Allah. Okey. Baik.
Jadi yang kita nak main ataupun yang kita nak fokus pada hari ini ialah fi'il amar yang ada hamzah wasal. Fi'il amar yang ada hamzah wasal biasanya terbentuk daripada berjenis ataupun bentuk fi'il salim inilah. Okey, baik. Jadi saya tak nak panjang dekat situ, saya tak nak buang masa di situ. Cuma saya nak ambil bahagian ini untuk dikongsikan dengan puan-puan semua sebab penulis ada bagi tahu. Nanti kalau saya tak bagi tahu nanti saya khuatir puan-puan kata tak faham untuk bahagian ini. Okey, baik. Puan-puan, sebelum kita pergi ada tak nak tanya apa-apa soalan? Ataupun nak kata saya kurang jelas, kurang faham ke? Yang ini, informasi ini saya bagi tahu macam angin yang berlalu, angin sejuk yang berlalu. Tengah-tengah rehat, oh tiba angin lalu. Macam tu saja. Kadang kita sedar, kadang kita pun tak sedar. Begitu. Perempuan sekalian, tak perlu Ustaz. nak kata berat, terlalu berat bahagian ini. Ya saya. Tak, yang untuk apa huruf pertama yang berbaris tu, Okey. maknanya kita ambil huruf pertama berbaris dan huruf yang belakang tu kita matikan. Macam tu je kan? Kalau ikutkan betul lah tu. Itulah caranya. Tapi untuk soalan Puan Aminah ni kita tak boleh nak panjang lebar lagi sebab kita tak nak fokus. Nanti bila dah sampai dia punya topik tu nanti kita akan bincangkan. Kita akan buat. Okey, baik. Boleh Alright. Baik. Sekarang ni puan-puan, macam mana yang kita ada saya maklumkan, untuk membentuk fi'il mudhari' present tense kita tengok fi'il madhi. Fi'il madhi membentuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dia akan membentuk fi'il amar. Macam ni lah puan-puan. Datuk membentuk si ayah, ayah membentuk si anak. Fi'il madhi tu ibarat datuk. Dia mendidik, tarbiyah, membentuk fi'il mudhari' sampai fi'il mudhari' boleh berdiri. Macam tu. Okey, boleh berdiri dengan sendiri dia. Okey, ataupun boleh berdikari lah, berdiri atas kaki sendiri. Kemudian fi'il mudhari' ni dia akan membentuk, mendidik fi'il amar. Begitulah. Okey. Jadi kalau kita nak buat fi'il mudhari' dan membuat minta maaf, fi'il mudhari', fi'il amar. Kalau kita nak membentuk fi'il amar, boleh tak kita tahu sendiri? Boleh. Sebenarnya dengan caranya ni saya ajar tips and tricks. Okey. Saya rasa mungkin perkara ni saya tak dapat nak ajar pun pada seminar fi'il satu hari esok. Memang sangat-sangat simple esok untuk basic. Untuk membentuk fi'il amar ni saya kongsikan dengan perempuan tipsnya. Perempuan ambil petua ni. Dia macam petua ni guru bentara ke apa ke semua tak ada Yang ni tips dia mudah je. Iaitulah okay, kita tengok perkataan tadilah. Saya ambil perkataan fi'il mudhari' yashrabu. Contoh. Yashrabu. Okey. Yang ini yang saya bakal kongsikan dengan perempuan semua ialah kita nak ubah daripada fi'il mudhari' jadi fi'il amar. Dan fi'il amar tersebut fi'il amar untuk anta. Fi'il amar yang first kali iaitulah untuk anta. Okey. Baik, cara dia mudah saja perempuan. Okey, kita tengok pada perkataan fi'il mudhari' ini. Okey, kita tengok. Huruf yang pertama berbaris ataupun berbaris mati. Kita dapat lihat ini fi'il mudhari' ni huruf pertamanya berbaris apa? Saya nak panggil puan saya nak panggil Puan Zawiyah tapi Puan Zawiyah lain tak clear bagi tahu. Saya tanya Puan nilah Rahmah lah. Puan Rahmah. Siti Rahmah, Puan Rahmah tengok pada perkataan fi'il mudhari' yashrabu. Huruf pertamanya berbaris apa tu Puan Rahmah? Baris mati, Malam. Berbaris mati. Makanya kalau kita nak tukar jadi fi'il amar, perkataan yashrabu ni, ada hamzah wasal ataupun tak ada hamzah wasal? Ada, Malam. Ada. Okey, sebab apa? Kita dah tahu tadi, informasinya ialah kalau huruf pertama fi'il mudhari' berbaris mati, maka confirm akan ada hamzah wasal. Okey, jadi kita letak hamzah wasal, kita bawa huruf shin tadi, kekalkan baris ni dengan baris mati. Okey. Kemudian yang lain buat apa? Yang lain sambung saja.
Tiru saja sampai habis. Tetapi, yang dekat hujung ni dia akan menentukan fi'il amar tersebut, perintah tersebut, permintaan tersebut kepada siapa? Kepada anta, kepada antuma, kepada antum, kepada anti, kepada antuma ataupun kepada antunna. Okey. Baik. Jadi puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, fi'il amar perintah kalau diberikan kepada anta, maka barisnya berbaris mati di hujung. Isyraq. Apa maksud isyraq? Bermaksud anta isyraq. Anta isyraq. Puan Rahmah apa maksudnya agak-agak dalam bahasa Melayunya? Minum Ustaz. Minum je ke? Awak minum. Awak Minum. Awak minum? Kamu minum. Macam mana tu? Okey. Kamu Perintah. Minumlah. Puan Rahmah, Minumlah, perintah. Ustaz. Minumlah, Apa dia? Ustaz. Minumlah. Okey. Puan Rila, okey. Anta Minumlah. ataupun engkau, Minumlah. okey, minumlah. Ini lebih tepat. Okey, sebab apa? Kalau minum saja ianya bukan perintah. Tapi kita dalam bahasa Melayu kita minumlah. Tu maksud dia. Engkau minumlah. Okey. Engkau dekat sini lelaki atau perempuan? Lelaki. Sebab apa? Anta tadi. Okey, baik. Ini baru satu contoh. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Saya ambil contoh yang sama juga tadi. Lepas ni saya minta perempuan semua kita exchange. Okay. Contoh, saya tak nak ambil contoh fi'il mudhari' daripada huwa. Sebab dia punya tukar tu ataupun dia punya change dia tu tak berapa nak tepat. Okay. Sebab apa? Kita tahu fi'il amar bermula dengan anta. Sebab apa? Perintah. Bagi pada orang yang di hadapan. Jadi, saya datangkan contoh fi'il mudhari' tu biarlah. Kalau anta, kita tukar pada anta. Barulah lebih tepat. Okey, Puan Hamiza dia tulis minumlah. Saya kadang-kadang mana saya terperasan nak buka chat, saya bukan buka chat box. Saya ambil tak tubuh. Barulah betul anta dengan anta kalau kita nak tukar. Okey, tak tubuh. Bermaksud apa tak tubuh? Saya nak tanya Puan Zaitun lah. Puan Zaitun, ma makna tak tubuh? Puan Zaitun puan yang bukan Puan Zaitun simpan dulu mikrofonnya nanti saya tanya. Puan Zaitun, ma makna taktubu? Sedang. Puan Zaitun boleh buka mikrofon Puan Zaitun? Mungkin Puan Zaitun lupa nak buka mikrofon. Tak Okey, ingat apa lah. jawapan dia? Ya? Okey, baik. Puan Zaitun, saya bagi hint. Taktubu, ada satu isim ni yang kata berpunca ataupun terhasil daripada fi'il taktubu, iaitu kitab. Perkataan kitab tu terhasil daripada taktubu. Jadi apa maksud taktubu? Apakah pekerjaannya? Menulis. Ya, pandai. Okay, jadi apa maksud taktubu? Taktubu, kamu menulis. Kamu sedang atau telah? Kamu sedang menulis. Okey, kamu okey, betul. Kamu lelaki atau perempuan? Lelaki. Pandai. Syukran jazilan Puan Zaitun. Okey. Ni anta ni, ya. Anta taktubu. Kamu, engkau lelaki sedang menulis. Okey, sekarang ni taktubu kita nak tukarkan kepada fi'il amar. Engkau sedang menulis, kita nak tukar. Engkau tulislah. Bagi perintah. Cara dia macam mana perempuan? Tengok huruf pertama fi'il mudhari' tersebut. Adakah ta huruf pertama? Tidak. Sekali lagi saya nak tekankan. Ta ataupun ya atau hamzah ataupun nun yang berada pada fi'il mudhari' itu bukanlah daripada huruf fi'il. Itu lambang, wakil, tanda bagi dhamir. Okey. Baik. Fi'il mudhari' ni dia punya lambang ataupun tanda bagi pelaku ataupun dhamir dia tu depan dan belakang. Dia bukan macam fi'il madhi dan bukan macam fi'il amar yang mana tandanya itu ialah di hujung ataupun di belakang. Okey. Kita tengok yang pertama. Baik, saya tanya saya nak telefon Ustaz tapi suaranya tak ada
Kalau Puan Nosiah boleh jawab di chat box. Cantik. Saya tanya Puan Nosiah. Puan Nosiah jawab di chat box. Baik, Puan Nosiah. Kita tengok huruf pertama kalimah taktubu. Huruf pertamanya berbaris apa, Puan Nosiah? Puan Nosiah jawab di chat box. Huruf pertamanya berbaris apa? Baris atas, baris bawah, baris depan, baris mati, baris syaddah, baris pedang. Baris apa? Perempuan lain jangan buka mikrofonnya. Nanti saya akan tanya. Puan Nosiah ada tak dengan kita? Saya buka chat box. Berbaris sukun. Okey, baik. Santi. Baik, Puan Nosiah. Kalau berbaris sukun, makanya bentuk fi'il amar nanti ada hamzah wasal ataupun tak ada? Soalannya. Kalau ada, tulis ada. Ada. Okey, baik. Jadi, kita tuliskan hamzah wasal. Okey, kita tulis hamzah wasal. Okey, kemudian nak buat apa? Yang lain semua ikut je. Daripada kaf ni sampailah ke belakang ikut je. Okey, ikut sahaja. Baik, Puan Nosiah, huruf ba ni, huruf yang last ni, kita nak letak baris apa? Soalannya, kita nak letak baris apa? Kalau fi'il amar tersebut untuk anta. Di hujung baris apa, Puan Nosiah? Untuk huruf ba ni. Nyatakan barisnya. Baris mati. Ahsanti, Puan Nosiah. Untuk kamu tulislah. Engkau lelaki tulislah. Okey. Baik. Jadi perempuan sekalian, saya yakin based on 2 contoh yang saya dah beri, perempuan semua dah tahu macam mana nak tukarkan. Okey. Jadi saya akan tanya one by one. Perempuan siap sedia Okey. Baiklah, saya bagi satu contoh fi'il mudhari'. Perkataannya ialah tajlisu. Okey, tajlisu. Saya tanya Puan Aminah. Okey, Puan Aminah. Okey, Puan Aminah ready tak? InsyaAllah. Okey, baik. Puan Aminah, ma makna tajlisu? Seorang lelaki sedang duduk. Seorang lelaki? Sedang duduk. Kenapa Jalis. seorang lelaki jawapannya? Patutnya bukan seorang lelaki, bukan tetapi seorang Puan Aminah lelaki. bagi ganti nama dirinya. Awak seorang lelaki sedang duduk. Awak lelaki sedang Sedang duduk. duduk. Okey, Ya. sekarang ni Puan Aminah tukarkan daripada anta tajlisu kepada fi'il amar. Tapi make sure fi'il amar tersebut anta sebab saya bagi mudhari'nya anta. Ijlis. Jawapannya ialah Ijlis. ijlis. Ahsanti. Syukran jazilan Puan Aminah. Okey, saya bagi soalan yang seterusnya. Tadrusu. Tadrusu. Saya tanya Puan Hamizun lah. Puan Hamizun jawab di chat box. Saya harap suara saya boleh didengari dengan jelas daripada tadi. Okey, Puan Hamizun, tadrusu. Ma makna tadrusu? Puan Hamizun boleh jawab di chat box. Ma makna tadrusu? Udrus. La. Ma makna tadrusu? Apakah maksud tadrusu? Belum lagi kita jam kepada jawapannya. Tadrusu ma makna? Membaca La. Bukan membaca. Ustaz tulislah Ustaz. Tak boleh tangkap Ustaz. Sedang belajar. Ustaz tulislah. Jadi kita Tulis tak dapat tangkap. tulis apa? Tulis yang Ustaz soal tahu perkataan tu tadi. Sedang belajar. Okey, baik. Okey. Ustaz tulis Syukran. sikit. Okey, contoh macam tajlisu tadi. Tajlisu, engkau Sedang belajar. lelaki sedang duduk. Okey, baik. Perkataan. Okey, kalau tadrusu mana tadi Puan Hamizun? Sedang belajar. Naam. Engkau okey, sedang belajar. Sedang belajar. Okey, baik. Jadi tadrusu engkau sedang belajar. Kalau kita nak buat belajarlah. Apakah jawapannya Puan Hamizun? Silakan.
Udrus. Udrus. Ahsanti. Pandai Puan Mizan Udrus. Okey, sekarang ni dah senang dah. Okey, kalau dah dapat cara nak buat fi'il amar, puan-puan semua mesti boleh dapat cara untuk pengolahan fi'il amar. Okey, tak apa. Nanti next week insya-Allah. Next week. Ya, hari Rabu next week insya-Allah kita akan khatamkan fi'il amar, pengolahan fi'il amar. Hari ni saya nak minta puan-puan semua tukarkan daripada fi'il mudhari' jadi fi'il amar saja. Macam sebelum ni kita buat tukar fi'il madhi tukar jadi fi'il mudhari'. Insya-Allah. Okey, baik saya minta Puan Mariam lah. Puan Mariam Baharum. Puan Mariam ready Tolong jadi tulis perkataan dia tu Ustaz, boleh tak? saya tulis perkataan dia. Tulis perkataan tapi saya tak nampak Ustaz. Di mana? Itu yang saya suruh tulis tadi tu Ustaz ni. Saya tulis. Tadrusu. Okey, baik siapa lagi yang tak nampak macam Puan Mariam? Boleh tak bagi tahu? Saya tak nampak tu saya Nampak minta Ustaz, tulis. nampak. Okey, dia saya nampak. nampak. Okey, la ba'sa. Okey, sekarang ni Puan Mariam, saya nak tulis satu perkataan. Okey, perkataannya ialah okey, boleh nampak tak saya tulis? Saya sedang tulis. Kosong Ustaz. Kosong. Papan tu putih je. Papan tu putih saja. Putih je. Okey, baik. Saya nampak Sebentar. Ustaz. Dah sabu Okey. nampak. Okey, Tak nampak. tak nampak Okey, baik. Itu Saya minta tanya, Ustaz okey. tulis tadi. Puan Rahmah nampak tak saya tulis di whiteboard? Nampak, saya nampak. Okey, la ba'sa. Okey, baik, syukran. Okey, untuk Puan Mariam, saya tulis dekat chat box Saya tak boleh? boleh tengok Ustaz. Minta maaf. Chatbot saya tak pernah guna. Okey, baik. Macam mana saya nak bantu okey, perkataannya ialah tadhhabu. Kalau saya sebut tadhhabu, okey, sekarang ni macam mana saya nak bantu Puan Mariam kenapa? Okey, Ustaz Eja lepas tu dia tulis Ustaz. Macam mana? Ustaz Eja lepas tu Puan Mariam tulis bagi dia. Okey, baik. Okey, hadiah yang baik juga. Terima kasih banyak Puan Aminah. Okey, Puan Mariam, saya ejakan tadhhabu nanti Puan Mariam boleh Okey. tulis di kertas. Okey. Okey. Tadhhabu ta zal ha ba. Tadhhabu. Tadhhabu. Okey. Ta zal ha ba. Tadhhabu. Okey. Okey, dah. Dah. Okey. Puan Mariam, ma makna tadhhabu? Awak lelaki Awak lelaki habu telah pergi. bukan telah pergi. Telah Tadhhabu datang. bermakna Habu. dia bukan telah. Ini fi'il apa ni? Sedang. Ahsanti. Sorry, Okey, sedang. tadhhabu bermakna awak lelaki sedang pergi. Tu. Kita kena bezakan mudhari' sedang, kalau madhi telah. Baik, sekarang ni Puan Mariam, sila tukarkan tadhhabu awak lelaki sedang pergi, tukarkan kepada amar. Dan kita nak kata engkau ataupun awak pergilah. Awak lelaki pergilah. Ya, apa jawapannya? Izhab. Ahsanti, terbaik, pandai Puan Mariam. Jawapannya ialah izhab. Puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, di dalam surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at ni dimasuk dalam juzuk yang ke-30, berada selepas surah Amma Yatasaalun, surah An-Naba, dan berada sebelum surah Abasa. Abasa wa tawalla. Di surah An-Nazi'at. Ada salah satu ayat tu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Nabi Musa untuk berdakwah kepada Firaun. Allah kata idhhab ila fir'auna innahu tagha. Ini saya teringat sebab ni antara surah yang saya hafal. Kalau saya tak hafal, saya tak sembang lah perempuan. Jangan ingat saya pro saya tak hafal. Maksudnya ialah idhhab ila fir'auna. Allah perintahkan kepada Musa, ya Musa, pergilah engkau ila fir'auna, kepada Firaun. Innahu tagha, sesungguhnya dia berada dalam kesesatan. Itu maksud dia. Syukran jazilan Puan Mariam. Siapa Ustaz, ada? minta maaf Ustaz, saya ada dapat penyelesaian dia. Saya tertekan jadi whiteboard tu besar.
Oh, ya ke? Saya dah ada jawapan dia Ustaz. Sorry Ada. Ustaz. Okey, la ba'sa ma fil muskilah. Okey, Kan- baik. Saya pergi pada yang terakhir sebab masa mencemburui. Sekarang 11:06 minit. Hari ini kita selesaikan transition fi'il mudhari' pada fi'il amar. Nanti next week insya-Allah kita nak pengolahan fi'il amar bagi setiap dhamir. Nanti perempuan dapat anta, antuma macam mana, antum macam mana, anti macam mana dan sebagainya. Okey, soalan yang terakhir saya nak tanya pada yang saya belum tanya lagi. Saya nak tanya pada Puan Azlina lah. Okey, saya nak tanya Puan Azlina. Okey, Puan Azlina saya bagi satu fi'il. Okey, fi'ilnya ialah saya takut fi'il ni tak biasa. Okey, sekejap saya ambil fi'il yang lain lah. Okey, mungkin fi'il ni yang lebih mudah ataupun yang biasa kita ulang. Okey, tarji'u. Tarji'u. Ma makna tarji'u? Puan Azlina. Tarji'u, engkau, awak lelaki sedang, apa tu nama dia? Revision Itu turaji'u. Itu turaji'u. Kalau tarji'u ma makna? Tarji'u, tak tahu ke? Okey, saya bagi hint. Raji'un. Raji'un bermaksud apa dia? Dalam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa makna? Raji'un. Apa makna? Apakah maksud raji'un? Kita duk baca inna lillah. Itulah kita orang kita dia sebelah tu meninggal tau. Oh, kita inna lillah. Bila? Inna lillah je. Tak baca habis. Tak baca habis. Pulang. Jadi tarji'u ma makna? Engkau lelaki sedang pulang. Ahsanti. Engkau lelaki sedang pulang. Okey, sekarang ni pulanglah. Irji. Ahsanti, masya-Allah, masya-Allah. Ahsantum jami'an. Barakallahu fikum. Irji. Itu bermaksud kau pulanglah. Lagu Misha Umar tu dalam Pontianak Harum Sunda Malam tu. Pulanglah. Inilah dalam bahasa Arab. Irji. Okey. Baik, syukran jazilan Ustaz. lakum. Saya. Soalan, silakan. Tafadhal. Tanya, Ustaz fokus pada huruf yang pertama sukun. Kalau huruf itu bukan sukun macam mana Ustaz? Okey, kalau huruf itu bukan sukun, macam yang saya ada terangkan sebentar tadi, kan? Kana yakunu, yaqulu apa dia semua tu. Okey, bukan saya tak nak buat latihannya. Tetapi, okey, ini fi'il bukan dalam bentuk salim. Puan Rohilah. Contoh yakunu bukan fi'il salim. Yaqulu bukan fi'il salim. Yaqumu juga bukan fi'il salim. Limadha? Kenapa Puan Rohilah? Saya tanya Puan Rohilah. Kenapa saya kata yakunu, yaqulu dan yaqumu bukan fi'il salim? Kenapa? Sebab ada huruf Mat. kerana li'anna, okey, yujad fihi harfu mat. Okey, kerana ada pada ejaannya yakunu, yaqulu, yaqumu huruf mat. Ni huruf mat. Yakunu, yaqulu, yaqumu. Sedangkan kita punya fokus sekarang ini untuk kata buat awal-awal ini fi'il salim. Yang mana fi'il salim apa dia Puan Rohilah? Tiada huruf mat, tiada huruf hamzah, tiada baris syaddah. Jadi sebab tu kita punya latihan tadi hanyalah seputar fi'il salim saja. Yang mana fi'il salim huruf pertama dia confirm berbaris mati. Okey, boleh faham Puan Rohilah? Maknanya banyak fi'il amar ni huruf pertama dia mati ya Ustaz Betul. Banyak fi'il amar bermula dengan hamzah wasal kerana dalam mudhari'nya ataupun dalam keadaannya ketika fi'il mudhari' huruf pertama baris mati. Itu statement yang paling tepat tadi. Bukannya kita kata banyak fi'il amar huruf pertama baris mati. Bukan. Huruf fi'il amar kebanyakannya bermula dengan hamzah wasal kerana ketika mudhari'nya. Ketika dalam keadaan fi'il mudhari'nya, huruf pertama fi'il mudhari' tersebut berbaris mati. Boleh faham ke Puan Rohilah? Tak faham Ustaz. Nak tanya ni. Contoh kalau akala dia mula dengan hamzah, tu jadi apa Ustaz? Makanlah jadi macam mana tu? Okey, baik. Pokoknya kat sini
Puan Rohilah bertanya bagi topik yang kita belum belajar lagi. Tapi yang basic tu, kalau Ya. yang huruf pertama sukun, Aha. Ustaz untuk fokus hari ni kepada anta kan Ustaz. Jadi Betul. kalau zahaba jadi izhab. Itu je lah Okey, yang baik. saya dapat hari ni. Okey, memang itu je yang saya nak Puan Rohilah fokus. Okey. Nampaklah sebelum ni saya Ah, keliru dan sangat susah Ammar ni. Tapi dah aha. nampak. Okey, baik. Okey. Untuk soalan Puan Rohilah tadi, akala yakulu, okey, yang itu kita nak bincangkan dalam fi'il, namanya fi'il mahmuz yang ada ejaan dalamnya hamzah. Boleh tak kita bincang sekarang? Saya tak benarkan. Kenapa? Saya dari tadi fokus untuk fi'il salim sahaja. Okey, boleh Puan Rohilah? Okey. Okey. Pasal Sebabnya sebabnya saya pun kata berhadapan dengan perempuan semua ni tak sama level. Ada level buku ni ada yang dah baca sampai habis. Jadi sebab tu dia boleh tanya soalan macam Puan Rohilah. Ada yang tak sempat pun. Okey, ada yang dia punya mustawa ataupun peringkat dia berbeza dengan yang lain. Jadi saya kena layan secara orang kata umum. Jadi sebab tu saya fokus, saya bawa, okey, kali ni kita fokus ni dulu. Dah habis settle, fokus ni dulu. Okey, Hatta, penulis Dr. Yasir bin Datuk Ismail Abbas, okey, anak kepada almarhum Datuk Ismail Abbas ni siapa? Perempuan cek sendiri siapa Datuk Ismail Abbas. Okey, beliau kata, untuk yang baru nak mula, mahirkan dahulu pengolahan fi'il madhi, mudhari' dan juga amar bagi salim dahulu. Fi'il salim dahulu. Fi'il bentuk salim. Dah mahir baru masuk kepada peringkat yang seterusnya. Sebab itulah saya pembawakan yang sekarang. Okey, ada soalan lain tak? Yang terakhir sebelum kita tutup kelas. Duk ramai dah orang duk PM saya ni, saya nak kena layan untuk seminar esok. Ada tak? Tak ada Ya Allah a'lam bissawab. Saya kira sampai situ saja. Nanti link rakaman ni saya akan upload dekat YouTube macam biasa dan saya akan kongsikan kepada puan-puan semualah link rakaman tersebut insya-Allah. Baik.